Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Podcast kali ni aku nak bercerita yang tajuknya Kifarah is real. Assalamualaikum dan hai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya banyak kali nak type dan padam untuk menulis ni, takut penerimaan negatif atau salah faham. Tapi saya percaya pada nawaitu saya dan berharap ada pengajaran yang boleh diambil dari kisah ni. Terlalu banyak kisah-kisah toxic family yang kita baca di zaman hari, kan? Saya pun daripada toxic family. Toxic family bukan cuma family saya je. Yang contohnya bapa, ibu, adik-beradik. Tapi berakar umbi dari nenek, pakcik, makcik, sepupu, anak buah sebelah ibu saya. Biasanya kita dengar ibu pilih kasih dengan anak yang lebih sikit dari segi kepandaian, rupa paras, rezeki, pendek kata yang ada kelebihan lah. Berbeza dengan situasi saya bila disisihkan kerana saya lebih sedikit dari adik-beradik yang lain. Ibu macam tak suka dengan rezeki saya. Inilah perangai toksik yang diwarisi dalam keluarga sebelah ibu. Mereka ni 10 adik-beradik, 7 daripadanya perempuan. 3 orang abang yang atas semua dah berkahwin dan tinggal jauh. Ayah mereka meninggal waktu mereka masih kecil. Jadi, mereka dibesarkan tanpa figura seorang lelaki. Dari saya kecil, saya dah tengok macam-macam drama pergaduhan mereka adik-beradik. Bila bergaduh tu akan ada tag team. Tim merah, makcik A, B, C dan D. Tim biru, makcik E, F and G. Tim-tim ni akan berubah-ubah macam parti-parti politik yang menjelang pilihan raya. Mereka ni tak pernah stick dalam satu-satu pakatan. Setakat langkah kacang, langkah Sheraton, apalah sangat pada mereka. Pergaduhan selalunya berkisar tentang hasad dengki dengan kelebihan yang ada antara mereka. Contoh dia macam ni. Makcik B beli kereta baru, ada je lah makcik lain yang mengata makcik B ni sombong belagak and akan dipulaukan. Sekecil-kecil kelebihan pun boleh datangkan iri hati dan rasa sakit hati. Yang paling sedih, mereka ni percaya bomoh dan benda khurafat. Suami main kayu tiga pun habis diasapnya, tapi end up bercerai juga. Saya tahu sebab kami waktu kecil pun dibawa sama ke tempat berubat. Kadang untuk minta air penerang hati, air mineral yang dibaca-baca jampi, lepas tu diasap and dihembus-hembus oleh perawat. Naik mual kami dipaksa minum. Saya selalu menipu ibu sebab geli nak minum. Nak jaga hati ibu, saya bawa je lah pergi sekolah, tapi saya tong sampahkan je. Bila saya atau adik-beradik saya dapat keputusan cemerlang, makcik-makcik akan claim yang tu berkat minum air bomoh yang diorang recommend lah. Nak juga kredit, ambil lah cik. Ketaksuban mereka tu sampai anak nak ambil exam JPJ pun minta tangkal. Tapi 3 kali ambil jugalah baru lulus. Perangai suka bergaduh dan tak boleh ditegur ni berlanjutan hingga ketua. Bayangkan tengah menunaikan umrah dan haji di Mekah pun mereka boleh bergaduh, pemasang muka. Sehingga di usia tua, makcik-makcik saya ni sebahagiannya ibu tunggal, sebahagiannya pula ibu kena tinggal. Yang masih bersuami cuma ibu saya dan seorang lagi makcik saya yang saya kira paling tak banyak hal lah. Kebanyakan anak-anak makcik saya, kiranya sepupu lah, selalu kahwin cerai dengan pelbagailah kisah rumah tangga diorang. Tapi semua salah menantu, tak pernahlah anak mereka yang salah. Yang bestnya, diorang ni bangga sangat dengan kahwin cerai sebab rasa anak-anak mereka ni laku macam artis. Sepupu-sepupu saya juga berjaya dalam bidang masing-masing. Scammer, forex, DR dealer, penyondol. Makcik-makcik saya ni tak pernah kisah pun tentang halal haram, asalkan nampak kaya berjaya. Dan kami, sayalah dah sepupu-sepupu perempuan, sejak kecil dah didoktorkan oleh makcik-makcik supaya cari jodoh lelaki yang dah established. Tua kerepok macam Mumia pun tak apa, janji berharta. Jadi janganlah tuan atau puan naif sangat kalau tengok ada orang sanggup kahwin macam ni. Selain jodoh yang dah ditakdirkan, sebenarnya ada keluarga yang memang dah groom anak-anak dia untuk cari jodoh macam tu. Pelajaran memang langsung lah, tak diberatkan. Ibu saya sebenarnya disisihkan oleh adik-beradik dia disebabkan dalam ramai-ramai adik-beradik,
ibu saya yang paling susah hidup dia, tapi dia rezekikan ada anak-anak yang terang hati. Kami semua anak-anak ibu ni belajar sampai ke universiti dan Alhamdulillah adik-beradik saya tak ada lagi yang bercerai-berai. Na'udzubillah. Saya tak tahu ibu perasanlah atau tak sebenarnya dia dicemburui dengan adik-beradik dia, tapi mak suka brag pasal saya di hadapan adik-beradiknya. Contoh, tolong brag kalau apa-apa achievement saya dan suami naik pangkat, beli aset dan lain-lain lah. Tapi di depan saya, ibu akan buat tak reti seolah tak heran pun dengan apa-apa achievement saya. Untuk nak naturalkan keadaan, mak akan kutuk-kutuk saya juga depan adik-beradik dia. Contoh, bagi tahu rumah saya bersepah, saya gaji besar tapi suka membazir, saya tak pandai kemas rumah. Disclaimer, ibu saya ni ada OCD dan dia memang suri rumah dari dulu lagi. Saya pula bekerja dan definisi kemas mak saya dan saya berlainan ya puan-puan. Perangai mak yang suka brag hal saya ni sebenarnya mengundang kebencian makcik-makcik saya kepada saya. Walaupun saya jumpa mereka kebanyakan waktu raya je dan FB saya pun tak friend pun dengan saudara mara ibu saya ni, tapi mereka tetap nak tahu perkembangan saya melalui ibu. Dan saya sendiri pun tak pernah share hal personal saya dengan mereka. Beberapa tahun lepas, sebelum COVID, saya diuji dengan kehilangan anak lepas bersalin. Sedih kehilangan ni sangatlah pedih, apalagi bila terpaksa berlakon normal memandangkan seorang anak kami agak terkesan dan perlu diberi perhatian lebih. Jadi luarannya memang kami suami isteri nampak tenang je dan cepat move on. Tapi hakikatnya Allah je lah yang tahu. Menyorok menangis berdua dalam bilik. Selepas setiap kali solat pun akan menangis juga. Dan memang jadi kebiasaan. Semasa hari pengkebumian anak, Alhamdulillah dipermudahkan urusan sebab ramai sangat kawan-kawan, jiran, anak-anak tahfiz datang bantu, solat jenazah dan sebagainya. Manakala makcik-makcik saya ni hadir macam tetamu VIP dengan spek hitam besar ala-ala artis ke mahkamah syariah dan langsung tak setegakkan Yasin. Malah makcik-makcik ni cakap, "Sorry lah Lia, saya bukan nama sebenar Family kita ni dah lama tak ada kematian. Tak tahulah kekok nak buat apa. Datang ziarah je lah ya." Gitulah perasaan immortal keturunan vampire Twilight ke apa diorang ni kan. Dipendekkan cerita, selang beberapa bulan lepas kematian anak, telah berlakulah satu perselisihan faham antara saya dengan seorang sepupu perempuan saya ni. Tak reti nak explain sebab takut panjang pula. Cukuplah saya bagi tahu puncanya dari iri hati hal anak-anak kami kat sekolah. Anak sepupu saya ni sekelas dengan anak saya. Jadi macam-macamlah fitnah dilemparkan kepada kami sekeluarga yang berpunca dari hasad. Bagi rakan terdekat yang tahu kisah sebenar, mereka semua suruh kami saman malu je dekat sepupu saya yang memfitnah tu sebab dia sebarkan fitnah kepada cikgu-cikgu kat sekolah anak. Mujurlah cikgu-cikgu ni tak percaya sebab kat sekolah pun anaknya yang bermasalah. Walaupun fitnah dia agak korang tahu jelakan nak cakap apa. Kami laki bini pemakan rasuah, anak-anak kaki buli, tapi tetap sakit hati. Dan saya pula ambil pendekatan berdiam diri, tak nak membalas. Saya tak suka dan tak pandai nak gaduh. Vocab gaduh saya ni lemah. Memang tak standing mereka yang memang forward, memang expert dalam bidang gaduh, maki hamun. Measuring tu sumpah serana bagai tu. Jadi saya cuma blok je bahasa asyik sepupu, makcik-makcik saya untuk redakan keadaan. Tapi mereka tak puas hati. Diorang akan seram pula dekat FB, email, media yang mereka boleh send apa-apa dasar kaki gaduh. Yang paling menggores hati saya sampai berbekas adalah ayat, "Pada muka kau, anak kau tu mati sebab mak kau tak suka kau." Sampai sekarang saya tak boleh lupa ejekan mereka tu. Tak sangka kesedihan saya adalah kegembiraan mereka, seolah puas melihat kami bersedih sekeluarga. Satu kejayaan buat bagi mereka. Selain tu, makcik saya menyerang saya dan doakan saya bercerai-berai dengan suami. Dia cakap kat depan muka suami, "Bini kau ni sebenarnya jahat, sama macam anak kau pandai berlakon. Satu hari kau tahulah perangai sebenar bini kau mesti bercerai punya lah. Bini kau ni macam kera dapat cincin, dulu kecil hidup susah, dah senang berlagak." Macam tu lah dia ayat-ayat dia.
Fitnah demi fitnah lagi, muncullah suami saya jawab, "Makcik, kalau isteri saya dulu susah, dia kena susah selamanya ke? Supaya makcik boleh terus hina dia?" Memang itulah perangai makcik-makcik saya sejak kecil. Bila kami balik kampung beraya, diorang akan suruh anak-anak sorok Pampers masing-masing sebab kononnya kami susah dan akan ambil duit mereka. Macam itulah perangai memandang hina dekat orang susah. Bila kehidupan kami lebih baik atas usaha kami, mereka jadi hasad dan tak puas hati. Hinaan demi hinaan tu saya telan. Malu juga dengan suami, tapi mujur suami amat memahami dan dia lebih mengenali saya. Tak tergugat seinci pun kepercayaan dia kepada saya. Malah dia banyak menyabarkan saya dan minta saya ni cut off hubungan dengan mereka demi kesihatan mental kami sekeluarga. Saya pernah berdoa sambil menangis masa bertahajud, "Ya Allah, aku tak mampu membalas fitnah dan penghinaan ni, maka padamulah aku berserah." Seterusnya, yang nak saya ceritakan ni lah yang paling saya takut sebenarnya. Selang beberapa bulan saya dapat tahu melalui sepupu yang masih baik dengan saya, anak makcik saya yang memfitnah dan menyumpah depan suami saya tu meninggal dunia. Ironinya dia meninggal ni hospital yang sama dengan arwah anak saya dan penyakit yang sama. Allahu Akbar. Dipendekkan cerita lagi, dalam tempoh COVID tu, beberapa kematian silih berganti di kalangan makcik-makcik yang menghina dan mengejek saya. Makcik A, kematian anak juga. Makcik B, kematian suami. Makcik C, kematian ibu, nenek saya yang dijagalah. Makcik D, kematian anak juga. Total 5 kematian dalam tempoh 2 tahun. Dan bukan disebabkan COVID tapi lain-lain penyakit. Anak-anak yang meninggal semua muda-muda lagi dan mereka pun orang baik-baik. Walaupun ada sepupu yang ikut perangai makcik-makcik, tapi ada juga yang normal. Setiap kali terima berita kematian tu, saya cuma mampu doakan dari jauh untuk arwah-arwah sebab kami dah putuskan hubungan. Tapi saya sentiasa ingat kata-kata ibu mereka yang mentertawakan kematian anak saya. Oh ya, sepupu dan makcik saya tu dah pindah juga ke negeri lain sebab dikejar alung. So, anak saya aman dah kat sekolah tu. Saya ni sebenarnya takut. Apalah ibrah di sebalik semua yang terjadi ni. Bukan saya nak tertawakan mereka, tapi saya jadi lagi takut dan lebih jaga lisan saya. Dan saya syukur saya tak membalas kejian fitnah dan hinaan mereka dan berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahulah ini ke yang dikatakan kifarah atau doa dari orang yang teraniaya. Wallahualam. Tapi ia betul-betul bagi pengajaran. Bukan niat saya nak membodohkan keluarga sendiri, tapi inilah realiti. Kalau kita dilahirkan dalam family yang sempurna dan baik, jangan kita ingat orang lain bertuah seperti kita dan kita judge mereka. Bagi yang dilahirkan dalam family seperti ini, janganlah kecewa dan patah semangat. Break the cycle. Don't carry your parents' sins. Move on dan memaafkan. Jarakkan diri kalau perlu. Cut off if melampau. Allah tak kejam dan Allah tahu niat kita terhadap sesuatu tindakan yang diambil. Terima kasih sebab sudi dengarkan cerita ni. Kalau ada kebaikan, ambillah sebagai pengajaran dan abaikan kalau sebaliknya. Daripada Lia bukan nama sebenar. Okey, cerita tu sampai di sini saja. Kalau korang ada komen atau ada pengalaman yang lebih kurang macam ni, korang boleh share dekat bawah, dekat ruang komen. And thank you for watching, thank you for listen, and don't forget to subscribe, like, comment and share. Bye guys. Assalamualaikum.